ucapan dan amanat dari Ketua Umum yang juga Ketua Pembangkang Malaysia, dan insyaAllah benda-benda yang akan disebut akan memberikan kita semangat dan juga panduan dalam menghadapi pilihan raya yang tak sampai 48 jam ini. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Terima kasih sudah berfungsi Yang Berhormat Johari. Mesti tetap pas. Saudara saya J. Mukasim, Saudara Datuk Nada Raja yang baru meninggalkan PPP, dia jawatan tinggi dalam PPP sebagai Naib Presiden. Adik-adik Muhammad, pemimpin-pemimpin Parti Keadilan Rakyat, PAS dan DAP, wakil-wakil Hindra, termasuk Saudara Mudas, pemimpin masyarakat Siam, Taiseng, bekas-bekas ketua cawangan UMNO yang turut hadir meninggalkan UMNO, saudara-saudari yang dimuliakan. Kewe Lai Peng, Ta Chia Hao, saudara-saudari lain, Nandri Mandaka. Saya ucap syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas kesudian saudara hadir pada malam ini. Banyak penganalisis politik kata Bukit Selambau ini menjadi ujian dan Kerajaan Pakatan Rakyat pimpinan Datuk Seri Azizan Razak Kedah sekarang tergugat kerana rakyat kurang yakin. Tapi saya seperti biasa, saya yakin dengan semangat dan daya tahan rakyat. Saya percaya bahawa rakyat dan pengundi Bukit Selambau, Melayu, Cina, India, Siam akan memberi sokongan penuh kepada Parti Keadilan Rakyat. Sudah, kita dah tonjolkan satu kerajaan negeri yang bertanggungjawab di bawah pimpinan Ustaz Datuk Seri Azizan. Apa istimewanya Ustaz Azizan banding dengan menteri-menteri besar yang lalu? Perkara pertama yang dia lakukan, hidup cara sederhana, jimatkan belanja, jangan membazir, jangan guna wang rakyat pergi cuti seronok-seronok, guna tanah rakyat. Jangan ambil tanah rakyat bagi nama isteri, anak-anak dan kroni. Ini bagi saya test, ujian penting bagi seorang pemimpin in this day and age. Issue of accountability and good governance. That is where, precisely where UMNO and Barisan Nasional has failed. They failed to keep and protect Malaysians. Mengapa kita nak pertikaian? Ustaz Azizan dari PAS, saya Parti Keadilan Rakyat, tapi saya iktiraf kewibawaan beliau menjaga rakyat Kedah, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam sebagai rakyat dia. Kedah miskin, pembaziran banyak, tanah-tanah hilang, balak hilang, tapi manfaatnya tidak turun kepada rakyat. Kalau sudah tanya Anwar, why do you choose to support Azizan as menteri besar? Saya kata, he is the man to lead Kedah, to save the economy and the state of Kedah on behalf of all Kedah, Malays, Chinese, Indians, Chinese. Ini penting. Sudah, good governance itu lagi. Bulan lalu saya dijemput oleh Naib Presiden Al Gore. Ada mesyuarat khas di London. Kita bincang soal ekonomi dunia. Kita analisa pandangan Paul Krugman, Robert Reich, Jeffrey Sachs, Alan Greenspan, tokoh-tokoh ekonomi dunia. Apa punca malapetaka ekonomi
dunia sekarang. Dua sebab. One, greed. Two, aversion to risk. Apa puncanya? Pertama, tamak haluba. Setengah orang korporat dia pelahap wang. Setengah menteri kontrak anak bini. Ekonomi jatuh. Kerana tamak haluba. Greed. Yang kedua, aversion to risk. Jaga dana besar, hedge funds, berbagai tabung. Jaga wang, KWSP, tabung haji, macam-macam tanah. Tetapi bukan wang saya boleh belanja ikut suka saya dan ambil risiko besar. Akhirnya di Amerika Syarikat menggudu. Dan kita kata, itu Amerika. Malaysia fundamentalnya kuat. Ini disebut mimpi di siang hari, mimpi ngeri di siang hari. If you say that in Malaysia there is no problem, no fundamental problem, then you are dreaming. Dan inilah sebabnya mengapa saya katakan, pertama soal pengurusan kerajaan. Di Selangor, pergaduhan soal bekalan air, syarikat air dibuat oleh kerajaan negeri dulu. Rakyat dibebankan. Tahun ini patut naik kadar air 35% di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. 35% naik sepatutnya tahun ini. Rakyat dibebankan. Gaji pengurus utamanya 5,1 juta ringgit. Rakyat dibebankan. Sudah. Nasib baik Tuhan kasih kepada orang Selangor, diangkatnya Pakatan Rakyat, letak Tasik Khalid sebagai Menteri Besar. Dia tanggung agreement itu, bagi air percuma kepada orang miskin seluruh negeri Selangor, Melayu, Cina, India. Dan dia kata selagi dia Menteri Besar dan Kerajaan Pakatan Rakyat perintah Selangor, we will never accept that agreement sehingga membebankan rakyat dengan kenaikan harga 35%. Saudara, saya nak tanya, mengapa orang UMNO mati-matian nak tukar wakil Bukit Selatan? Saya nak tanya, mengapa orang MIC nak bertahan UMNO dan Barisan Nasional? Saya nak tanya, mengapa pemimpin NCA dan gerakan gila-gila, mati-mati nak bertahan Barisan Nasional? Saya orang Melayu, nama saya Noor, orang Islam. Bila bincang soal Melayu, saya kata saya akan pertahankan dan bela nasib orang Melayu. Depan orang Cina dan India, orang Melayu, saya nak katakan, kami tidak akan khianati. We will never betray the trust of the Malays. Harapan orang Melayu untuk bela nasib Melayu. Kami tidak akan khianati harapan orang Cina, orang India, orang Siam untuk bela nasib rakyat Malaysia. That we stand. Mengapa harus kita kompromi? Tolong Melayu ya. Melayu mana yang kita tolong? Tan Sri Datuk yang besar-besar. UMNO Rich Putra, bukan UMNO Putra saja, UMNO yang kaya, keluarga. Contohnya banyak. Sudah sebab itu kita harus ada anjakan dalam polisi. Saya katakan saya orang Melayu. Saya hairan bagaimana orang India boleh memilih sokong Barisan Nasional. Kuil Hindu kena roboh di bawah UMNO Barisan Nasional. Mana dia MIC? Tapi keadilan pas di AP bantah. Kuil yang sah didirikan mesti dipertahankan di Kelantan, dipertahankan di semua negeri Pakatan Rakyat, dirobohkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan orang MIC masih pertahankan UMNO dan Barisan Nasional. There is a basic difference between our stand dalam Pakatan Rakyat dengan stand yang dibuat oleh MIC dan Barisan Nasional. Saya nak tanya, mengapa orang India mesti nak sokong MIC? Kuil yang kena roboh bagi sokong ni. Apa Hindu ni? Kawan-kawan kita Hindra,
Bila Hindrah bangkitkan permasalahan, kita mungkin berbeza pendapat, kita setuju, kita tak setuju, tetapi kita mesti pertahankan hak rakyat kita menyuarakan pandangan mereka. Sebab itu dari hari pertama pemimpin Hindrah ditahan di Kemunting, kita bantah dengan keras. Bukan saya saja, seluruh 82 ahli parlemen Pakatan Rakyat, Parti Keadilan, PAS, DAP, kita bangun menentang kezaliman UMNO dan Barisan Nasional menahan pemimpin-pemimpin Hindrah.